Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizul Azwan bin Awang, Kad Matrix 060127. Hari ini saya akan menyampaikan pembentangan mengenai metodologi kajian dalam pengajian Islam. Hal yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan kajian menerangkan tentang penciptaan alat-alat yang serba moden dan canggih yang memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan. Namun, peralatan yang canggih ini turut menyebabkan manusia leka dan alpa dengan keindahan dan kemewahan dunia. Seterusnya adalah latar belakang kajian. Latar belakang kajian menerangkan tentang keutamaan kecemerlangan dalam kalangan mahasiswa FKI dipandang dari sudut sahsiah. Beberapa kaedah yang boleh dilakukan oleh seorang mahasiswa antaranya ialah dengan mendidik hati. Contoh-contoh amalan sunat ialah mengerjakan solat sunat, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Seterusnya adalah permasalahan kajian. Yang pertama, kebanyakan manusia sering leka dengan alat komunikasi yang semakin canggih dari hari ke hari. Yang kedua, mahasiswa sering lalai dengan kemudahan rangkaian internet yang amat mudah untuk dicapai bagi mendapatkan pelbagai maklumat. Yang ketiga, terdapat segelintir mahasiswa yang menghabiskan masa dengan media sosial ketika dalam keadaan tertekan dengan masalah pelajaran mahupun peribadi. Yang keempat, kebanyakan mahasiswa juga mempunyai tahap kefahaman yang rendah berkaitan amalan-amalan sunat. Dan yang terakhir, kurang didikan awal sejak di bangku sekolah juga merupakan salah satu sebab amalan-amalan sunat tidak dipraktikkan oleh mahasiswa ketika dalam keadaan tertekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Abdul Jalil bin Ibrahim, nombor metrik 059346. Baik, insyaAllah saya akan menyambung pembentangan proposal ini tentang tujuan kajian, objektif kajian dan soalan kajian. Baik, kita pergi yang pertama iaitu tujuan kajian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji tahap kefahaman amalan sunat terhadap ketenangan jiwa mahasiswa Fakulti Kontemporari Islam iaitu FKI di Universiti Sultan Zainal Abidin di UNIZA. Baik, objektif kajian yang pertama adalah untuk mengetahui tahap kefahaman mahasiswa FKI di UNIZA terhadap amalan-amalan sunat. Baik, objektif kajian yang kedua untuk mengkaji punca amalan amalan sunat ini kurang dilakukan oleh mahasiswa. Baik, objektif kajian yang ketiga adalah untuk menganalisis kesan amalan-amalan sunat ini terhadap jiwa dan kehidupan seseorang mahasiswa. Baik, soalan kajian, terdapat 5 soalan kajian di sini adalah yang pertama, apakah amalan yang dapat memberikan ketenangan jiwa kepada anda? Kita menggunakan kata nama anda di sini kerana kajian ini dilakukan secara kualitatif. Baik, soalan kajian yang kedua. Adakah anda memahami tata cara untuk melakukan amalan-amalan sunat? Soalan kajian yang ketiga. Pada pendapat anda, adakah amalan-amalan sunat ini kurang dilakukan oleh mahasiswa FKI? Soalan kajian yang keempat. Pada pendapat anda juga, adakah penggunaan media sosial mempengaruhi tindakan mahasiswa untuk melakukan amalan-amalan sunat? Soalan kajian yang kelima, pada pendapat anda, adakah amalan-amalan sunat ini memberi kesan terhadap jiwa dan kehidupan mahasiswa? Assalamualaikum, bismillah. Nama Muhammad Azim Ismail. InsyaAllah kita terus kepada sorotan literature, iaitu menurut kajian kita yang lepas. Yang pertama, Muhammad Nasir bin Masrum dan Wan Ismail Wan Dagang. Tahun 2013, beliau menyatakan bahawa punca kepada masalah jiwa ini adalah daripada perasaan marah, dendam dan juga benci di dalam diri.
Jadi bila mana adanya perasaan-perasaan negatif ataupun sifat negatif ini di dalam diri, maka tidak mungkin kita akan dapat menjalinkan hubungan sesama masyarakat dalam kerjasama ataupun toleransi. Yang kedua, menurut Hamidah Sulaiman tahun 2010, ketenangan akan dirasai bila mana kita ini mengisi rohani kita dengan perkara-perkara yang baik dan subur, sihat dan subur. Iaitu apa yang dimaksudkan dengan sihat dan subur ini adalah persediaan ataupun persiapan kepada hati kita supaya cekal daripada musuh-musuh yang akan datang, iaitu syaitan dan hawa nafsu. Jadi jadi nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dalam mendapatkan kesihatan yang baik, kita perlu menjaga pemakanan kita. Jadi kita lihat balik apa yang kita telah makan seharian kita ini dalam kehidupan kita. Apabila ia baik, maka baiklah akan kesihatan kita. Dan yang kedua, untuk mendapatkan jiwa yang baik, maka kawallah perbuatan kita daripada melakukan maksiat. Itu yang kedua. Jadi yang akhir sekali, ada sebuah ketenangan ini yang mana tidak semua orang dapat merasakan, kecuali mereka yang mana sentiasa menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sandaran kepada hatinya. Jadi kita akan dapat ketenangan jiwa melainkan Allah di hati kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menurut The American Heritage, metodologi merupakan sebuah kaedah atau teknik yang telah digunakan oleh pengkaji dalam menyelesaikan sebuah kajian. Ia berkaitan dengan teori mengenai teknik yang sesuai bagi sesebuah bidang kajian atau prinsip berkaitan mengenai cabang pengetahuan. Dalam melaksanakan kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif, iaitu berbentuk temu bual. Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih 20 orang responden daripada Fakulti Kontemporari Islam yang terdiri daripada 10 orang responden perempuan dan 10 orang responden lelaki. Kesemua responden ini dipilih secara rawak yang terdiri daripada pelajar semester 1 hingga ke semester 7. Kaedah temu balik ini sangat membantu pengkaji dalam melaksanakan kajian dan mendapatkan maklumat dalam menyempurnakan kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang kepentingan kajian dan kesimpulan. Yang pertama, untuk memperkukuhkan fahaman berkaitan dengan amalan-amalan sunat dalam kalangan mahasiswa. Yang kedua, untuk menarik minat dalam kalangan mahasiswa FKI. Yang ketiga, untuk memberi kesedaran. Yang keempat, untuk memberi ketenangan jiwa. Untuk kesimpulan, amalan-amalan sunat amat penting dalam mendidik hati dan jiwa mahasiswa. Ini kerana amalan sunat dapat memberikan ketenangan jiwa dan kelapangan dada kepada mahasiswa. Amalan ini juga dapat membantu mahasiswa dalam memberi petunjuk dan jalan untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi oleh mereka. Oleh itu, mahasiswa mestilah sentiasa mengamalkan amalan-amalan sunat dalam kehidupan mereka agar segala urusan mereka dipermudahkan oleh Allah dan membuktikan bahawa pengabdian diri mereka kepada pencipta. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.